di mana Abid ni jenis yang suka cabar diri Abid. Okay? Okey, menarik. Tetapi di satu tahap okay, dalam TG Center di mana Abid pegang top agent terlalu lama. Okey. Dan Abid stuck dekat situ. Okey. So, challenge Abid nak orang lain yang kejar Abid cepat-cepat. Abid nak ada orang yang lebih cepat, maksudnya macam itu challenge Abid lah. Abid nak orang lain cepat-cepat kejar sampai ke level Abid ataupun apa yang Abid capai sekarang. So sebab apa sekarang Abid nampak Abid stuck dekat satu tempat di mana I boleh buat sampai 40 ke 50 ribu saja. Tapi but my aim is 100 ribu, 200 ribu macam tu. Yes. So Abid tak ada orang belakang untuk push di mana Abid punya jenis adalah Abid nakkan cabaran. Abid nak ada orang yang lebih power daripada Abid. Itu yang Abid nak sangat. So hopefully apa yang aku sampaikan, leader-leader pun boleh move forward lepas ni. Sama-sama, kita sama-sama capai. So macam aku sendiri, apa tindakan sebenarnya kalau macam situation Abid sekarang ini, wajar ke, betul ke acara Abid ni ke ataupun ya sebab jenis Abid yang suka dicabar. Macam tu. Okay, so soalan nombor 2. Oh, ada soalan nombor 2, okay. Soalan nombor 2. Okay, bila Abid ada anak agent, okay, di mana bila anak agent, Abid ni sebab Abid memang dah pasakkan kepada minda diorang, semua leaders perlu berkongsi. So, mereka berkongsi tanpa rasa macam you agent siapa tak. Okay, diorang akan berkongsi. Tetapi bila level di bawah mereka, contohlah cucu Abid lah, okay. So, anak Abid dia ada cucu, Abid ada cucu dia. So, Abid, anak dan cucu. Mudanya ada cucu. Kan muda cucu. So bila cucu ni dia terasa hati. Sebab mak leader ni berkongsi dekat orang lain. Dia terasa hati. Kenapa mak leader aku ni berkongsi dengan orang lain? Kenapa dia tak fokus dekat aku? Dia rasa jealous dekat situ. Tapi walhal niat sebenar Abid sampaikan kepada leader Abid berkongsi dengan sesiapa itu, mungkin insyaAllah rezeki korang pun akan limpah-limpah. So dekat situlah anak ejen Abid rasa macam aku tak nak lah share dekat orang lain. Macam tu. Dia nak fokus dekat anak ejen dia sahaja. So itu sahaja daripada Abid. Okay. Okay, nak respon soalan yang pertama. Pertama, kalau sekiranya Abid kongsi bahawa Abid nak sangat orang lain berjaya macam Abid supaya Abid boleh kejar dia balik, coach setuju. Sebab apa, yang bersungguh-sungguh nak buat grup ni, yang bersungguh-sungguh nak bangunkan apa semua pun memang coach nampak. Padahal yang buat benda ni dia start from basic. Kena ambil nombor telefon, kena add on, kena itu, kena ini, kan. Jadi attitude yang sebegitu sebenarnya coach jealous lah. Coach apa orang panggil ni, admire attitude yang Abid ada tadi tu. Tapi kadang-kadang Abid, tingkatan-tingkatan dalam leadership ni dia memang kena berlaku step by step. Dah sebut sebab bertanya, coach bagi tahu awal lah. Ingat nak bagi tahu dalam kelas yang seterusnya. Tapi coach bagi tahu awal. Yang pertama, good leader come from a good follower. Pemimpin yang baik datang daripada pengikut yang baik. Lupa sekarang ini jam sudah menunjukkan pukul 10.30. So for those yang nak berhenti, nak rehat, nak keluar apa semua, tak ada masalah. Sebab coach dah rekod sesi ni. Kejap lagi ataupun nanti coach akan share dekat dalam WhatsApp group. Supaya adil. Sebab you orang terpaksa keluar sesi ni bukan dengan sengaja, kita drag sikit. Itu dia punya komponen. Walau bagaimanapun kalau siapa yang dapat stay, dapat bersama dengan kita, itu yang lebih coach raikan lah. So kembali balik kepada Abid tadi. So coach nak highlightkan tentang bila kita level yang kedua leaders adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang ada pengikut. So Abid dah mula ada pengikut. So kita pergi pula kepada komponen yang ketiga. Level tingkatan yang ketiga adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak ada pengikut. Kenapa dia tidak ada pengikut? Sebab dia sibuk mencipta dan melahirkan leader seterusnya. Ada 3 tingkatan. Jadi saya coach nampak boleh jadi
Abid di dalam fasa 2 nak masuk fasa ketiga. So rekrutmen tu perlu berlaku. Apa maksud rekrutmen perlu berlaku? Maksudnya kalau kerja-kerja asas lah Abid nak buat-buat WhatsApp group, sebenarnya kena cari group untuk bangunkan tim tu, untuk uruskan. Macam contohnya group ni nanti Abid boleh bagi kepada orang lain, siapa yang volunteer nak jaga boleh WhatsApp Abid. Group kita ni orang tu yang jaga. Jadi itu adalah lebih barulah Abid secara tak sengaja melahirkan, membentuk dan mencetus leader seterusnya. Dalam bahasa lain dia, coach contohnya sebagai trainer, bermula awal sejak daripada 2005 lagi. So peringkat awal coach bagi khusus untuk pelajar-pelajar sekolah. Kalau sekarang ini coach masih sibuk lagi nak masuk sekolah, apa yang berlaku ialah trainer-trainer baru tak boleh masuk kepada eksekutif. So coach kena faham lapangan mana yang coach nak kena main. Sebab walaupun takutlah juga nak buat ni, tapi lapangan ini adalah lapangan yang wajar. Sebab itu ada tim coach, coach memang bangunkan diorang supaya mereka lebih baik daripada kita. Bila dia dengar ni, sebab mereka pun boleh kongsi benda yang sama macam yang coach share. Tapi ni sebab ni slot coach, so coach yang lead. So apa yang coach nak highlightkan dekat sini adalah tingkatan yang ketiga, Abid kena sibuk melahirkan leader yang seterusnya. Tak apa, silakan Nabila, tak ada masalah. Okey. InsyaAllah nanti kita share balik recording ni. Okey. So respon saya dengan apa yang Abid cakap tadi tu, boleh jadi Abid kena ubah kompetitor. Kompetitor yang Abid nak ubah ialah kompetitor tu jangan bersaing dengan orang, sebaliknya bersaing dengan diri sendiri. Kalau kita letak locus point kita pada orang, sampai bila kita tak ke mana. Sebab nak tunggu orang naik tadi tu, dia sangat berkadar langsung. Terima kasih Akmal, okey, baik-baik, tak ada masalah. Aimi Sakini, tak apa. Coach faham, lepas tu coach minta dah beritahu awal, declare tadi 10.5 je komitmen kita. I really understand. Okey, coach nak teruskan lagi. Persaingan yang kita nak kena lawan ialah persaingan dengan diri kita sendiri. So Abid letak pencapaian terbaik Abid tu dan Abid kena masukkan nilai-nilai baru untuk lihat balik komponen itu. Jadi apa yang coach nampak, Abid full swing kepada komponen workaholic lah, bekerja ni. So satu komponen yang menarik yang Abid boleh lakukan ialah, bukan kepada Abid saja, kepada semua. Bila kita jadi leader, kita kena faham sebahagian masa kita bukan dengan komitmen yang sama. Kita kena tengok komitmen yang berbeza. Jadi bermakna mungkin komitmen Abid sebelum ni memastikan semua tim berjalan dan sebagainya. Itu satu komponen. Tapi kali ni berapa ramai pula yang boleh mendaki dalam tim kita. Okay, kita nak bantu orang, tetapi ada orang yang di bawah tanggungjawab kita. Macam ni lah, kita nak tolong anak orang, tetapi yang berada di bawah tanggungjawab kita adalah anak kita. Anak kita boleh jentik telinga, boleh push, boleh tegas. So bermakna Abid ada tim Abid dan Abid boleh share dengan dia supaya dia naik rank. Dan itulah fighting yang Abid nak. Maknanya Abid wujudkan orang dalam tim sendiri untuk berlawan dengan Abid. Jadi itu adalah antara perkara yang coach boleh sebut, yang boleh bagi cadangan. Respon yang kedua agak menarik Abid. Apabila ada ejen kita yang kecil hati, yang sedih, apabila nender dia berkongsi dengan orang lain, kenapa tak kongsi dengan dia saja? Kita tengah menjawab soalan. Okey, terima kasih Syida, thank you very much. So Abid, betul lah tu, sebab tu dia jadi ejen, dia tak jadi leaders. Leaders kena datang dengan nilai baru. Jadi tak ada masalah kalau tak apa, terima kasih Anis. Okey, tak apa. Okey, so kita pergi kepada komponen Abid tadi, kita nak berkongsi. Maksudnya Abid, kalau perlu kita respon secara personal pada dia, kita respon personal kepada dia. Dan kadang-kadang ini coach nak pesan pada diri coach dan coach nak kongsi dengan semua. Kadang-kadang tu sebagai leader ni pun ada perkara kita kena lakonkan watak orang pekak. Kadang-kadang tu buat-buat tak dengar, buat-buat tak peduli. Sebab bunyi-bunyi ini sentiasa datang. Dan sebagai leader hatinya kena kental. Macam kita lah nak suruh anak diam kan. Kadang dia bising-bising, nangis.
kadang-kadang tu kita kena hati kering, nangis. Kan? Bukan suruh dia menangis sebab kita marah dia, bukan. Tetapi suruh dia menangis tadi dalam erti kata kita pun ada limit kita untuk kita pujuk. Jadi itu antara komponen-komponen yang kita kena uruskan juga. Jadi apa namanya, satu cabaran yang menarik yang dikongsi oleh Abid, dan Abid coach lihat berorientasi terbuka. Leader-leader dalam ni, kalau coach declare, kalau perlu makluman, nak one to one, nak coaching apa semua, dengan masa yang Abid ada lah. Boleh jumpa dengan Abid, boleh, ya ke Abid? Main suka-suka je offer. Boleh tanya. Kadang-kadang, macam coach cakap tadi tu, kita tahu apa yang kita nak. Kita jelas kenapa kita nak, tapi kita tak tahu bagaimana. Bila kita tak tahu bagaimana ni, itu yang menyebabkan kita tak keluar daripada zon selesa kita. Ya, Nida, terima kasih. Yes, coach faham. Terima kasih. Okey. So itu yang coach nak kongsi dengan Abid tadi. Dan coach percaya ejen yang bertanya ataupun respon macam tu kepada Abid ada potensi untuk ke depan. Sebab dia berani nak menyatakan ketidakpuashatian dia, dan kita boleh juga educate dia, kan. Dan sebenarnya kalau dalam ni memang bersedia nak jadi tim pembakar semangat, coach boleh bantu. Nanti kalau kita boleh dealkan balik, kita buat TOT. Siapa nak jadi, dia ambil tempat coach nak train, kita buat satu modul khas untuk ni, maknanya kita boleh. Maknanya kita boleh improvise tim kita tu supaya diikut satu. Jadi modul tu kita boleh sama-sama bangunkan. Sebab dalam bisnes ada dua komponen yang penting. Yang pertama, skill nak grow dalam bisnes. Yang itu yang siapa-siapa yang duduk dalam kelas coach nak buat pemasaran digital, so itu kita boleh sama-sama grow nanti untuk pemasaran. Itu teknik taktikal. Itu adalah dari segi taktikal. So komponen yang kedua, kalau kita nak grow dalam bisnes adalah kita perlukan semangat, kita perlukan mood, kita perlukan spirit. Jadi yang itu yang coach sedang isi hari ini. Jadi kadang-kadang kalau kita tanya kepada askar yang hendak pergi berperang, apakah perkara yang wajar kita bekalkan kepada mereka? Ada orang bercakap sediakan senjata, sediakan skill macam mana nak memenangi persilatan, sediakan survivor dalam hutan. Kadang-kadang perkara-perkara itu tidak penting. Malahan yang penting adalah kita perlu bekalkan kepada dia semangat jati diri untuk dia mempertahankan negara. Kayu jadi senjata, daun jadi makanan. Ini dia punya kekuatan dia. Okey, terima kasih Nani. Okey, baik, selain daripada Q&A, kalau sesiapa nak bagi some feedback, respon tentang sesi kita ni, kau sangat alu-alukan, silakan sesiapa saja volunteer. Ada sesiapa? Zaleha mungkin boleh mula dulu, share something, apa yang you gain hari ni, dapat hari ni, apa yang you nak buat balik nanti, silakan. Boleh? Okey. Okey. Terima kasih coach, baru saya nampak dengan jelas apa yang boleh saya buat. Ya. Sebenarnya mood dah down sikit. Okey, lepas dengar apa yang coach cakap, okey saya dah okey balik. Saya dah boleh kongsi dengan share dengan tim saya. Lepas tu saya akan buatlah apa yang coach suruh buat. Saya dah catat semua. Baik. Saya dah catat semua big why saya, how macam mana semua saya akan buat apa yang coach suruh buat. Lepas tu saya memang faham apa yang coach cakap, saya kena buat baru saya akan dapat apa saya nak. Saya kena buat dulu baru saya akan dapat apa yang saya nak. Baik. Suka aku nak share dengan Zaleha satu konsep yang agak menarik. Ada dua orang, satu individu dia bijak merancang strategi, buat taktikal dan sebagainya. Individu kedua apa pun tak tahu, hentam ke rumah je, main buat aja. Ada kan orang yang macam tu. Jadi kita nak tanya dekat sini, antara dua orang ni yang mana agaknya yang lebih berjaya? Sebelum tu, yang orang pertama tadi dia tahu taktikal apa semua, tapi dia ragu-ragu dalam tindakan dia, kan? Ya betul. Yang kedua. Jadi sebenarnya yang kedua lah yang akan sukses, sebab
Sukses berlaku pada zon tindakan, bukannya pada zon pemikiran. Kan? Langgar dinding menarik sebab kita bertindak. Kan? Coach ingat lagi masa mula-mula nak buat IG, macam mana nak dapatkan like tu, main belasah je. Kan? Lama-lama je Hidayah tak ada masalah, faham. Lama-lama kita sendiri dah biasa, dah tahu dah, oh ini sebenarnya taktikal dia, ini sebenarnya kapasiti dia, dan akhirnya kita jumpa teknik kita. Thank you Zaliha, good. Kita rasa Zaliha akan sampai ke puncak dia, kita tunggu dan nantikan. Jangan lupa bila berjaya nanti, betul tu. Bila berjaya nanti kongsi dengan coach balik Zaliha. Okey, jom kita teruskan lagi. Siapa pula volunteer nak share something? Okey, Syafiqah silakan. Okay, firstly macam banyak yang saya belajar lah. First thing is spirit lah, semangat kita. Sebab kita ada masa kita down, ada masa kita naik kan. So bila kita sebenarnya bila kita tahu apa yang kita nak, kita boleh buat. Yang penting macam kata tindakan. Yang penting kita kena bertindak. Kalau kita tahu skill apa sekalipun, berapa banyak ilmu kita ada pun, tapi kalau kita tak mulakan, memang kita tak akan berjaya. So the first thing memang kita kena bertindak. Lepas tu saya paling suka yang co-creation tu, sebabnya setiap orang ada idea masing-masing. So andai kata kalau kita mungkin kita ada terstuck di mana-mana, mungkin kita boleh minta pandangan daripada leaders lain, ataupun daripada even dia anak agent pun kita boleh je minta pendapat dengan dia. Mana tahu dia lebih, orang kata dia tahu untuk selesaikan masalah tu. So co-creation tu sangat penting lah. Saya sangat suka yang co-creation tu sebab idea orang berbeza. So daripada idea yang berbeza kita boleh try mix and match, and then kita boleh dapatkan satu idea yang boleh kita share dengan orang lain. Itulah. Definitely. Good. Syafiqah, thank you very much. Okey, siapa lagi nak share? Silakan. Coach tak sempat tunggu semua. Mungkin sebahagian saja. Cepat, siapa dia? Yang terakhir mungkin. Siapa dia nak share something? Silakan. Cik Ming, silakan. Open microphone dulu. Okay. Okay coach, malam ni apa yang saya belajar adalah macam kita kena tulis semua benda yang kita nak buat. Maksudnya bila tulis tu macam Min sendiri kan, sebelum ni hantam je lah, hantam buat semua benda lah apa semua. Tapi bila kita tulis, baru tulis je macam okay, contoh hari ni nak target berapa agent nak dapat dan berapa sales nak kena buat. Benda tu automatik akan jadi. Sebabnya tulis je. Sebab kita kat mindset kita dah ada benda macam tu tau. So saya rasa yang coach macam sharing hari ni adalah benda yang memang proven and result macam bila kita tulis target kita, big why kita, benda tu memang akan jadilah. So bila coach terangkan balik, baru macam ni faham yang kita kena lagi jelas. Macam coach kata tadi kan, big why kita kena dan timeline tu kena ada, macam tu lah. Sebab sebelum ni saya tulis je, tak ada pun bila capai semua kan. So now baru saya faham, malam ni baru dapat moment yang macam okay, dah tahu dah apa nak buat. So thank you so much coach. Yeah. Kak Min mungkin bertanya tentang Kak Min ni jenis orang yang bagaimana? Kan ada orang visual, ada orang auditory, ada orang kinestetik. Jadi Kak Min sebenarnya adalah seorang visual. Jadi coach cadang kan visual. Cuba coach tanya sesuatu, Kak Min jawab Semua boleh tengok kat skrin tu, tengok Kak Min tu je Okay, coach tanya sesuatu Contohnya anak nama apa? Nampak mata dia kat arah mana? Tak apa, jawapan itu tidak penting. Yang pentingnya arah mata kita, arah mata ke atas. Arah mata ke atas sebenarnya seorang visual. Jadi bila seorang visual, Kak Min lebih perlu convert apa yang ditulis tadi kepada gambar. Macam contohnya nak beli kereta, gambar kereta kena ada. Dia panggil vision board. Kan? Jadi kena nampak benda tu. Kak Min akan terangsang dengan vision board. Ada satu lagi lebih menarik, boleh buat video. Video storyline kita nak apa? Buat dalam bentuk video. Dulu buat gambar-gambar, video. Sebab Kak Min memang akan realize betul. Kalau nak beli rumah tu, ambil peluang pergi cari rumah mana nak beli tu, ambil gambar kat rumah tu. Kan? Kak Min akan kuat sangat rasa benda tu. Sebab you punya
kefahaman adalah kepada visual. Itu contoh kekuatan yang boleh highlight lah. Okay, so Coach doakan semoga dipermudahkan. Bagus, menarik Kak Mei punya perkongsian. Ada satu hadiah Coach nak bagi juga kepada Kak Mei juga. Dengan betul-betul manusia tidak malas. Sebaliknya, mereka tidak memiliki matlamat yang jelas. Jom kita ulang lagi sekali. Manusia tidak malas. Sebaliknya, mereka memiliki matlamat yang tidak jelas. Jadi bila Kak Mei cakap tadi tu, Coach terfikir, jelaskan matlamat, pasti berubah tindakan kita, action kita. Hasliza, silakan share something. Okay. Alhamdulillah malam ni memang banyak benda yang kita dengar macam dah biasa dengar, tapi sebenarnya kita tak jelas apa tu. Macam contoh pasal berubah dengan transformasi tu, apa yang sebenarnya berubah, sebenarnya transformasi. Lepas tu pasal apa, grow mindset, apa sebenarnya bila kawan-kawan bagi idea apa pendapat masing-masing, so rupanya macam oh betul, yang ni pun betul, yang ni pun betul. Macam bila pendapat orang yang lain-lain tu sebenarnya ada apa, bukan kita seorang je betul. Maksudnya memang perlukan idea orang lain apa semua. Dan belajar benda baru juga yang cooperation tu, something new malam ni. Sama juga dengan kerjasama dan apa tu kerja sama-sama. Jadi benda ni macam kerjasama tu saya dah biasa dengar, tapi saya tak tahu apa relate apa, macam kita nak kaitkan dengan kerjasama dengan apa tu kerja sama-sama macam tu lah. Tapi masalah saya ni Coach, ilmu macam secara teori ni saya tahu, tapi masalah saya macam mana saya nak applykan dekat tim saya. Sebab saya macam bila bercakap pun saya dah nervous, saya dah menggigil walaupun kita tak jumpa dekat public. Mungkin sebab latar belakang saya kerja pun dalam makmal pun tak jumpa orang, memang jumpa messenger. Jadi bila dengan dropship ataupun agent, saya jadi macam masalah nak tunggu perfect. Maksudnya saya macam aku tak perfect lagi nak bagi tahu ni, nak bagi tahu ni. Saya jadi macam mana saya nak ubah diri saya ni jadi lebih yakin untuk jadi seorang leaders. Saya jadi macam perkongsian malam ni saya tahu, tapi share tu saya jadi macam tak yakin, tak berapa nak yakin lah. Mungkin saya boleh cari yang betul-betul newbie je yang saya boleh share. Kalau macam contohlah dengan ada kat ejen-ejen dalam ni macam Kak Sally, Amy, saya dah jadi macam saya tak boleh. Maksudnya diorang lagi tinggi, saya akan terasa macam diorang lagi ilmu diorang lagi tinggi. Saya jadi macam tak yakin nak share. Jadi macam susah sikit untuk saya bila saya ada sikap yang macam ni, saya susah sikit nak growkan team saya. Boleh tak Coach bantu macam apa-apa idea ke untuk saya keluar daripada zone saya yang sekarang ni? Sebab saya memang nak berubah, cuma saya tak tahu macam mana cara saya nak yakinkan diri. Sebab memang saya dari zaman college pun saya takut pegang mikrofon. Saya tak boleh public speaking. Kalau kita tengok, Basim, kalau kita tengok Abid dah umpamanya, agak-agaknya dia tiba-tiba berani nak cakap depan orang ke? Kalau siapa lagi Syah sendiri pun bukannya tiba-tiba dia berani. Benda tu sebenarnya alah bisa tegal biasa. Itu keyword yang pertama yang Coach nak share. Keyword yang kedua yang Coach nak cakapkan dekat sini, perasan tak dulu bila kawan-kawan serumah kita duduk layan Korea, kita bukan nak suka sangat. Tapi kerana dia duduk layan, akhirnya kita kita sendiri tiba-tiba rasa nak pula suka pula dengan cerita Korea. So aku suka nak share satu konsep. Sebenarnya Aziza, kadang-kadang apabila kita ni nak bercerita dengan orang, kena pasti kita bagus dulu baru kita boleh bercerita. Jadi memang lambat untuk kita bercerita. Kan? Jadi kita buat satu pendekatan yang cukup menarik adalah kita ikhlaskan diri kita. Kita bagi tahu kepada orang bukan sebab kita bagus, bukan sebab kita ni perfect, bukan sebab kita dah berjaya, tapi kita kongsi untuk memastikan manfaat perkongsian kita terbina untuk dia. Jadi sebenarnya bila kita berkongsi daripada hati, insya-Allah sampai kepada hati. Dan tak dapat tidak
Aziza, kalau kita nak atasi fear kita, kita kena berdepan dengan perkara itu. Maksud coach adalah, coach ingat lagi dulu-dulu kena paksa bercakap dekat depan kan. Ini nak duduk kat depan ni pun malu segan kan. Tapi ala bisa tegal biasa. Jadi apa yang coach nak kongsi dengan Aziza ialah buka je live tu kan. Ramai yang tak join lagi bagus, cakap je seorang-seorang. Kan? Sebenarnya kalau nak install Zoom pun boleh. Install Zoom ni boleh. Bila kita dah install Zoom, buka meeting seorang-seorang, kita bercakap, dia bagi 5 minit untuk kita cakap seorang-seorang. Record, lepas tu kita tengok balik. Okay, suara aku macam ni. So first round, kita nak share dengan team agent kita, kongsi yang kita record tadi bagi kat dia. Kan? Sebenarnya bukan apa. Di dalam fikiran kita, banyak kita fikir apa yang orang fikir tentang kita. Jadi untuk mengatasi komponen itu tidak, kita hanya ada satu pilihan iaitu face the fear. Jadi I believe kalau tengok kepada Liza punya maklumat dan approach tadi, Liza cuma kurang latihan. Kan? Liza cuma kurang ruang untuk didedahkan. Dan sebenarnya kadang-kadang tu kalau kita bercakap tentang nak grow dalam bisnes ni, dia kena bakar kapal. Konsep bakar kapal ni macam ni. Kita bawa satu kapal, kita pergi ke satu pulau, kita turun daripada pulau tersebut, masuk dalam pulau tu cari kayu api, bakar kapal. Pergi letak kat kapal, bakar. Kan? Lepas tu baru kita mulakan hidup di sana. Sekiranya orang Dayak serang kita, kita dah tak ada pilihan lain. Kita kena lawan atau mati. Jadi bila Liza, macam contohnya katakanlah sekarang ni ada ruang kerja, ada ruang ni. Jadi kadang-kadang itu fighting tu sentiasa wujud pilihan. So bila Liza pergi ke tepi kapal tu, tepi pulau tu, bila nampak nak niaga, rasa nak niaga. Tapi bila orang Dayak kejar, orang cegah sikit, kita pun lari balik, masuk balik. So coach nak bagi tahu bila orang tanya, you buat apa sekarang ni, jadi ejen ni, part time ke? Saya full time. Memanglah jawatan saya tu part time, tapi saya full time. Ini satu hari nanti bakal menjadi full time kita. Sebab bila kita psycho minda kita bahawa kita ni full time, so kita akan jadi satu komponen yang menarik. Dan kalau tak tahu, cuba tanya Syah. Kita orang ni kalau yang buat part time ni, kita orang part time ke full time? Coach percaya dia akan cakap semua full time. Dia tak kisahlah kita part time ke full time ke, tapi bagi dia adalah you adalah full time. Jadi kalau apa namanya betul bila Syah cakap tadi dia tunduk-tunduk, coach setuju sebenarnya kalau tengok daripada segi body language Syah apa semua, betul yang coach cakap tu, sebab bukannya confident itu datang tetapi dicari dan digali. Syah keluar daripada kepompong itu. Cuma kesan bahana dia tu dia tak nak berhenti pula Syah. Kan dia nak lagi tu. Kan jadi nak cakap dekat sini, dia punya level tu sangat tipis je Liza. Bila kita dah lepasi zon yang pertama, kita akan selesa. Okey, silakan. Ada soalan yang terakhir mungkin, last one. Ataupun Syah sendiri nak share something yang mungkin boleh beneficial to us. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so Assalamualaikum semua. So first of all, congratulations. We have like lagi lebih 10 orang yang sampai korang ni memang tak ngantuk. Dah pukul 11 malam ni banyak lagi soalan. So Alhamdulillah. Tapi tadi saya pergi mak mentua dengan adik ipar duduk tampal stiker kuih raya korang. Ingatkan nak tolong, tahu-tahu dah siap habis dah. Beratus karton. Alhamdulillah. Okay, so malam ni saya saja je nak observe lah sebenarnya. Tapi sebab saya dah lama coach tak jumpa dengan saya punya agent ni. Kalau saya jumpa, kalau tak usik tu tak sah. Geram. Kalau tengok Amy Sakini ni geram, kecil besar tengok dia. So I'm so happy. Sebenarnya nama-nama yang kita pilih ni adalah nama-nama yang Syah pilih sendiri ya. Sebenarnya kita lebih kurang lebih kurang 130 ke 150 orang agents yang direct HQ. Tetapi nama yang sini I believe lebih kurang 31 ke 32 orang nama yang dah terlisted.
Maksudnya terlisted ni adalah kerana saya bukan melihat on sales. Sales is one part lah, but not really focusing on sales. Tetapi kita melihat kepada potential dia. You guys dalam ni semua ni ada talent. You guys cakap, you guys tak pandai cakap, you guys kata you guys tak pandai ini, tak pandai itu. But no, I see you guys ni full of potential. You guys ni ada sangat besar punya potential. It's just that perlu diberi peluang ke depan, perlu dibantu. Kami perlu bantu anda untuk polish, untuk keluarkan giant dalam diri anda. You guys ni semua ada big giant inside you guys. It's just that you guys rasa macam kecil, malu, pemalu, macam siapa pemalu juga tak nampak malu ni. Bukan tunjuk lidah coach. Jadi cuma saya yakin dan pasti. Saya yakin dan pasti pilihan saya adalah pilihan yang tepat. Saya yakin dan pasti you guys are going to be my future leaders, my next leaders kat dalam TGC, and insya-Allah my next CEO. Now it all depends on you. Sama ada you nak sambut ke tak. Kami dah bagi ni, kami bawa Coach Hakim. Coach Hakim saya tengok bertukar-tukar baju warna. Setiap kali Zoom. Kejap baju hitam, kejap baju kuning. Setiap kali Zoom bertukar. Punyalah kita orang nak bagi. Lagi coach, kau lagi coach. Apa lagi perlukan? Betul cakap Zia dengan Abid tadi. Saya tanya diorang. Kau tanya leader-leader, apa lagi diorang nak? Apa portion lagi diorang nak? Cepat tanya diorang. Apa lagi diorang nak? Sampai kena marah Zia dengan Abid dengan saya. Because saya sangat concern dengan you guys. Now kita dah bagi guys, kita dah bagi banyak. Now you guys sambut. I believe bila you guys sambut and then you guys buat dengan penuh hati, full heart, sama ada you guys part time maupun full time, tapi you guys sambut, buat dengan sepenuh hati, you will see miracle things will happen. So thank you to Coach Hakim, sebab saya sometimes perlukan third party. Syari kalau cakap dia orang gelak je, tak boleh lah, nak stick pun tak boleh sangat. So saya bukan third party. Alhamdulillah I can see semua orang buka mata, dapat banyak input hari ini, and thank you so much Coach, dan saya harap Coach tak penat lah melayan kami kat sini sebab kita kan ni geger banyak sangat idea kan. Back to Coach Hakim. Aduh. Patutlah anak buah dia macam tu. Tengok bos dia pun macam tu. Okay, anyway, rasanya kita dah sampai ke penghujungnya. Nanti Coach akan share maklumat ni kepada you all, dan you all pun boleh recap balik, boleh tengok balik. InsyaAllah kalau tak ada Ramintang, Syah dan the team, kita ada satu lagi siri. Belum lagi kita set time, itu semua leader ramai. Yang ini dapat special, kita nak bercakap tentang co-creation. Co-creation ni memang maklumat yang high class, maklumat yang tinggi. Tapi Coach percaya leader-leader yang sama macam Syah juga believe ada potential, ada kita panggil sebagai perkara yang cuma nak spark je. Jadi sebab itu hari ni kita sangat perlukan apa kita panggil komitmen untuk buat tindakan. Not for orang, bukan orang pada orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri. Okay. Maaf mencelah Boleh. Maksudnya diorang tak tahu sini, yang you guys yang terlihat adalah sebenarnya yang direct HQ. We going to have another meeting bersama dengan Coach Hakim, bersama dengan leaders di bawah anda. Now saya kena panggil dulu agent yang direct HQ yang kita nampak potential ni to be our next leaders. But lepas ni kita akan ada sesi contoh. Amy mungkin ada leader bawah dia nampak Amy rasa, okay leader bawah Amy ni potential. Tak salah, Amy Azmi kan, Amy Sakini kan, ada dua Amy kat sini. Alright, so you guys nampak leader bawah itu macam potential. Fika mungkin anda nampak, bawah aku ni ada potential. You guys start to identify who is your leaders in your empire, in your organization. Who is your, cuba identify, tengok daripada segi apa, not really on sales, tetapi dari segi attitude dia, komitmen dia, dia tak suka macam komplain memanjang, dia sentiasa macam, Fika macam ni Fika, kau macam ni di sini Fika. So that kind of attitude tu yang kita nak lah. Okay, rasanya sampai situ. So di penghujung ni Coach Hakim mengambil kesempatan mohon ampun dan maaf sebarang ketelanjuran dari segi kata-kata, daripada segi daripada segi lawak-belawak kita ni. Tapi percaya dan yakin, Coach sangat-sangat berharap tim ni berkembang. Samalah Coach juga nak kena berkembang. Dan yang paling penting sekali, Coach tunggu sehingga Jumaat 12.30 hari. Bukan tengah malam, 12.30 hari, TAS. Jangan lupa tentang TAS tu. Iaitu what, why and how. Masing-masing punya. Okey, baik, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah di lain masa kita berjumpa lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okay, thank you Ana daripada Brunei. Bye, good night. Macam Abid ni rupanya. Assalamualaikum. Take care. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Okay, bye bye semua. Jumpa lagi. Bye. Okay, thank you very much. Selfie dulu ke? Tak ada selfie Ada dulu dah. ke? Ada dah ambil gambar dah tadi kot. Dah keluar dah semua. Okay, jumpa lagi Syafiqah. Okay, bye-bye. Jumpa lagi. Okay, bye. Thank you. Bye. Bye.